Jadi pada ilmu syariat, kesan perbuatan Allah itu dilihat sebagai wujud. Pada syariat, kesan perbuatan Allah itu dilihat sebagai wujud. Kalau ilmu hakikat, kesan perbuatan Allah itu hanya bayang-bayang. Pendapat yang dibawa oleh Dr. Fakhrul Razi ini adalah pendapat sufi falsafi yang menceraikan di antara hakikat dan syariat. Adapun ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan sufi tidak berpendapat sedemikian. Kita ambil contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, katanya di dalam Fathur Rabbani, kullu haqiqatin la tushhadu laha syari'atu fahiya zandaqah tir ila al-haqqi azza wa jalla bi janahil kitabi was sunnah udkhul alaihi wa yadaka fi yadir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti setiap hakikat yang tidak didasari oleh syariat adalah bersifat zandaqah. Terbanglah kepada hadrat ilahi dengan dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Masuklah ke dalamnya, yakni ke dalam hadrat ilahi, dalam hal keadaan kita berpegang dengan kitab dan sunnah, sedangkan tanganmu berada pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum sufi daripada kalangan salafus saleh adalah kumpulan orang yang sangat berpegang dengan Quran dan sunnah. Berkata Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi yang merupakan Sayyidut Ta'ifah, madhabuna hadha muqayyadun bi usulil kitabi wa sunnah. Mazhab kami ini, yakni mazhab sufi, terikat dengan dasar kitab dan sunnah. Sidi Ahmad Zarruq di dalam qawaid tasawufnya juga memperakui bahawa tasawuf tidak boleh berdiri dengan sendirinya tanpa fiqh. Kerana hukum hakam Allah Ta'ala itu tidak diketahui melainkan melalui pintu fiqh. Fiqh juga tidak boleh berdiri bersendirian. Ia perlu kepada tasawuf kerana tiada ada jenis amalan kecuali dengan keikhlasan dan penumpuan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tasawuf dan fiqh juga tidak sah tanpa iman. Hanya dengan iman yang benar, kedua-duanya menjadi sahih. Kesan perbuatan Allah, siapa kesan perbuatan Allah? Makhluk. Makhluk alam warna ini semuanya adalah hasil natijah kesan daripada perbuatan Allah. Disebut sebagai infial. Jadi ilmu syariat, kesan perbuatan Allah dilihat sebagai wujud. Pokok wujud, langit air wujud, orang wujud ini orangnya. Begitu. Itu syariat. Kalau ilmu hakikat, kesan perbuatan Allah dilihat sebagai tidak wujud. Dia hanya seumpama bayang-bayang. Kenyataan beliau ini menimbulkan kemusykilan, iaitu perkara yang wujud mempunyai dua sisi hakikat. Wujud pada sisi syariat dan tidak wujud pada sisi ilmu hakikat. Bagi merungkaikan permasalahan hakikat sesuatu, Imam An-Nasafi di dalam aqaidnya telah berkata, qala ahlul haqq haqa'iqul asya'i thabitah wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan lis-sufasta'iyah. Ini membawa erti hakikat segala sesuatu itu sabit dan pengetahuan berkenaan dengannya adalah pasti. Ustaz Abdul Malik As-Sa'di menghuraikan bahawa hakikat ialah nilai sebenar suatu perkara, sama ada secara realistik seperti haiwan yang bertutur, iaitu manusia yang berfikir. Fikiran ialah nilai sebenar bagi manusia. Ataupun secara iktibar, umpama kata yang tunggal yang merupakan nilai sebenar sebuah kalimah. Sabitah yang terdapat pada frasa ini bermakna sesuatu yang wujud. Mutahaqqiqun yang terdapat pada frasa tadi, iaitu al-ilmu biha mutahaqqiqun, bermakna
ay thabitun fil kharij la wujuha li inkarihi. Bermakna sesuatu yang sabit pada realiti luaran dan tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Maka dapat dibuat kesimpulan bahawa kewujudan yang terdapat di alam ini bersifat pasti dan mempunyai hakikatnya yang tersendiri. Perkara ini tidak boleh disangkal oleh sesiapa pun, melainkan terdapat satu kaum yang mengingkari hakikat kewujudan, iaitu kaum sofis. Dengan yang demikian, maka timbul satu keraguan yang munasabah, iaitu adakah ahli hakikat, ilmu hakikat ini sebenarnya ilmu kaum Sofis. Jadi automatik bila dah nampak bayang-bayang, automatik kita akan mencari siapa yang empunya bayang. Yang empunya bayang itulah yang wujud. Tapi si empunya bayang gaib. Si empunya bayang gaib.